Dan faedah taqwa banyak. Kata ulama, antara faedah taqwa disebut oleh para ulama ni sampai 7 ke 8 faedah disebut oleh ulama. Nah, antaranya apa dia? Antaranya dijaga oleh Allah daripada musuh. Ini faedah taqwa. Nah, faedah taqwa dijaga oleh Allah daripada musuh. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Nah, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka kamu tak akan diapa-apakan oleh tipu daya musuh sekali-kali. Mereka tak akan apa-apakan kamu. Yang kedua, apa dia faedah taqwa? Islahul amal. Nah, wa ghufran az-dzunub. Dia akan membaikkan amal kita dan diampunkan dosa-dosa kita. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tengok, karena bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki amalan kita dan juga Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Apa dia lagi faedah taqwa? Al-mahabbah, kecintaan. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini maknanya, kalau Allah cinta, Allah akan campakkan perasaan cinta dalam hati umat kepada orang yang bertakwa tersebut. Ini faedah taqwa. Lagi apa dia? Al-ikram, mendapat kemuliaan. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Apa dia lagi faedah taqwa? Al-bisyarah indal maut. Dia akan diberi berita gembira ketika mati. Waktu nak mati diberi berita gembira. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, mereka mendapat kegembiraan di dunia dan akan dapat kegembiraan di akhirat. Di dunia maksudnya apa dia? Ketika nak mati. Lahumul busyra, mereka akan dapat kegembiraan. Dia akan ditunjukkan tempat dia di dalam syurga Allah Ta'ala sebelum dia tutup mata. Apa dia lagi? An-najah minan nar. Diselamatkan daripada api neraka. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, summa nunajjil ladzina taqaw. Allah Ta'ala akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Apa dia lagi? Al-quludu fil jannah, kekal dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, cepat-cepatlah mengambil pengampunan Allah, wa jannatin arduha, dan juga mendapatkan syurga yang telah Allah Ta'ala pajangkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini faedah orang-orang yang bertakwa. Lagi apa dia lagi? Dan akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka dan akan dapat rezeki yang halal. Karena disebut dalam Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ni dipanggil ayat 1000 dinar. Mana dipanggil ayat ni 1000 dinar, tuan-tuan? Kita dengar ayat 1000 dinar. Pakat tulis kan dekat lauh. Tulis dekat dinding, lekat dekat dinding rumah kita, tulis ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sampai akhir ayat ditulis ayat ni 1000 dinar. Mana ayat ni disebut sebagai 1000 dinar? Disebut oleh para ulama. Satu hari ada satu kaum naik kapal. Bila naik kapal, tiba-tiba ada seorang lelaki dilihat daripada tengah laut tu duduk berjalan atas laut. Orang, bukan jin. Orang lain naik kapal, dia berjalan atas apa ni? Atas air. Pelik ke? Tak pelik. Nah, dia kata pelik. Ish, boleh orang jalan atas air. Dia duduk buat pelik boleh. Yang dia duduk atas kapal tak apa. Nah, kapal dengan orang mana lebih mulia, tuan-tuan? Orang lebih mulia. Orang yang bertakwa lebih mulia lagi daripada kapal. Dia duk komplain. Tu ke ada karamat boleh jalan atas air, dia kata. Ada boleh jalan atas air. Orang ni dia punya badan dia ni, jisim dia ni, dia punya mampak dia tak boleh duduk di atas air. Karena air ni dia punya molekul dia tidak padat. Maka benda yang padat, duduk atas benda tak padat, dia akan masuk dalam tu lah. Faham tak? Tapi dia naik feri. Dia boleh naik feri. Dan feri itu lagi berat pada badan dia. Feri itu lebih berat daripada seorang wali Allah Ta'ala. Dari segi keberatan dia. Tapi yang menggerakkan, yang menjalankan atas air tadi siapa dia? Allah. Baik. Bila mana dilihat macam tu, maka orang pun tanya dekat dia.
Nah, bukan orang tanya, dia yang kata. Saya ada satu kalimah. Bukan kalimah. Kalimah. Nah, saya ada satu kalimah yang kalau saya nak jual kalimah ni, saya akan jual dengan harga 1000 dinar. Siapa nak beli? Nah, faqala ahaduhum hadhihi 1000 dinar. Terus ada seorang lelaki ambil 1000 dinar, baling 1000 dinar. 1000 dinar berapa ringgit, tuan-tuan? Satu dinar kalau sama lah ni dengan 600 ringgit satu dinar. 1000 dinar kali tengok 600 ringgit. Kalau dengan harga 600 ringgit lah. Kalau satu dinar harga 800 ringgit, tengok rating dia. Tengok rate dia. Kali dengan 1000. Nah, 600 ribu. 800 ribu. Nah, dekat sejuta. Dibaling hanya semata-mata untuk dapat kalimah tersebut. Faqala utruha fil bahr. Nah, utruha fil bahr. Tahu dia dalam laut. Fatarahaha. Maka dia pun baling dalam laut tersebut. Faqala qul. Maka laki yang duduk atas berjalan atas ayat tadi dia kata apa? Maka katakanlah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka ayat itu dipanggil ayat 1000 dinar. Kenapa? Karena bila mana ditanya apa dia kalimah ataupun ayat yang mana Allahumma salli alaihi yang menyebabkan kamu boleh mendapatkan kemuliaan sedemikian, maka dia pun bagi tahu, bagi saya 1000 dinar dulu, saya akan bagi. Maka dilempak 1000 dinar, maka dipanggil ayat tu ayat 1000 dinar. Faham tak? Orang jual RM5, lepas tu buh kat dinding. Tuan-tuan, bukan dia ayat tadi kata para ulama, bukan hanya sekadar kita baca sahaja. Tapi kena amal apa yang disebut dalam madmun ayat tersebut. Isi ayat tadi apa yang dimaksudkan, maka tu yang kita kena amalkan. Amalkan yang tu, dia tu wa may yattaqillah yaj'al. Dia tak takwa juga. Tak edi. Dia kena beramal dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat tadi. InsyaAllah dia akan dapatkan seperti mana yang demikian. Dan kata lelaki tadi, ihfazha hifzan jayyida. Jaga elok-elok. Falamma hafizha inkasara al-markib. Bila mana lelaki yang baling duit 1000 dinar tadi ni, bila dia baling 1000 dinar tadi, dia pun hafal. Sebab dia yang bayar. Maka dia pun hafal ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sampai akhir ayat. Maka tiba-tiba berlaku selepas tu apa dia? Kapal tadi karam. Kapal karam. Wa baqiya ar-rajul 'ala al-lawh yaqra' hadhihi al-ayah. Tinggal laki tu seorang saja. Laki mana? Laki yang bayar duit 1000 dinar tu. Dia yang bayar 1000 dinar ni, dia seorang je yang selamat. Dan dia duduk atas papan. Tak berenang lah. Dia duduk pegang papan tersebut sambil baca ayat ini. Mungkin dia tak ada ayat lain kot. Hak tu je dia hafal kot. Dan dia pun dapat yang tu, orang panggil beramal betul dengan ilmu. Dapat itu beramal terus. Terus baca ayat tu saja sepanjang duduk atas tu. Maka ombak tolak dia sampai ke satu pulau. Sampai di pulau tersebut, jumpa dengan seorang wanita yang comel. Imra'ah jamilah. Nah, fasa'alaha an amriha. Kemudian lelaki ni pun tanya, kamu daripada mana? Nah, kalau bahasa orang Melayu kita ni, orang segak-segak macam ni, duduk kat mana? Jin kah, orang kah, macam mana? Oh, orang. Nah, kenapa? Kenapa duduk pulau seorang-seorang? Pulau tak ada orang. Maka kata perempuan ni, ana min baladin kadha. Saya daripada negeri sekian-sekian. Fakhtutiftu hatta ju'iltu fi hadhihi al-jazirah. Saya telah dicolek sehingga saya diletakkan di pulau ni. Siapa yang colek saya? Yang colek saya jin. Maksudnya ada nah, pencolekan jin ni memang ada sungguh. Bukan cerita bohong, tak. Tu yang mak-mak suruh, kata waktu maghrib, suruh tutup tingkap, pintu apa semua, anak-anak panggil masuk dalam. Nabi suruh. Kerana ikhtitaf al-jin berlaku ataupun tidak? Ya, ada. Dalam hadis Nabi sebut. Hadis dalam Syama'il. Kan satu hari Nabi sembang dengan isteri-isteri Rasulullah. Ni mesra Nabi dengan isteri-isteri Nabi. Sembang dengan isteri-isteri Nabi SAW. Kemudian ada seorang pada isteri Nabi kata apa? Ka'annaha hadithu khurafah. Ya Rasulullah, hadis ni macam hadis khurafat pula. Macam cerita khurafat ya. Sahabat isteri Nabi kata dekat Nabi, bila Nabi cerita tu ajaib. Maka terus dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ka'annaha hadithu khurafah. Hadis ni cerita yang kamu sebut tadi ya Rasulullah, seperti cerita khurafat ya Rasulullah. Jadi khurafat ni dah lama dah disebut. Bukan filem khurafat tu. Kataan khurafat disebut sejak pada zaman sahabat lagi. Maka Nabi tanya kepada isteri Nabi, atadruna atau atadrina mal khurafah? Kamu tahu khurafat tu apa dia? Isteri kata, tak tahu ya Rasulullah.
Khurafat ini adalah seorang lelaki, kata Nabi, yang telah dicolek oleh jin. Kemudian dia duduk dengan jin di alam jin selampailah berapa lama, dan kemudian dia melihat perkara ajaib yang berlaku di alam jin. Kemudian dia balik sampai di kampung dia, dia pun cerita dekat orang apa yang dia tengok di alam jin. Orang kampung pun kata, cerita khurafat. Nah, wallah pada waktu tersebut orang sebut cerita khurafat. Kenapa? Karena cerita dia ajaib sangat. Orang tak pernah tengok jin terbang, jin tu macam ni, jin boleh berupa gitu gini. Dia nampak sendiri depan mata dia, kerana dia hidup dengan jin. Dia pernah dicolek jin, kemudian dikembalikan balik ke alam manusia. Akhirnya dia cerita ajaib tersebut, maka orang pun sebut ini cerita khurafat. Faham? Sampailah orang panggil cerita khurafat kepada benda-benda yang ajaib ataupun benda-benda yang dia rasa tak apa nak boleh nak percaya. Maka dia kata ni cerita khurafat. Jadi tahu lah asal mana cerita khurafat. Disebut di mana? Dalam Syama'il Al-Imam Tirmizi, hadis berkenaan dengan cerita Nabi ataupun sembang Nabi dengan isteri Nabi pada waktu malam. Ada hadis tu. Baik. Jadi perempuan ni dicolek jin. Bila dicolek jin, maka kata beliau, wa kulla yawmin yattali' min al-bahri aw yatlu' min al-bahri jinni fi waqti kadha fayurawiduni an nafsi fayahfazani Allahu minhu. Tiap-tiap hari, kata perempuan ni, ada suatu jin ni, dia akan keluar daripada laut dan kemudian dia akan buat benda tak elok kepada aku. Tapi Allah jaga aku. Sampai sekarang dia tak boleh nak buat benda yang tak elok kepada aku. Dia nak buat kat aku tak elok. Maksud dia nak rogol perempuan tersebut, tapi sampai sekarang dia tak boleh nak buat benda tadi kerana Allah menjaga aku, kata perempuan tersebut. Maka kata lelaki tadi, ij'alini fi makanin arahu wa la yarani. Baik, boleh tak kamu letak saya? Kamu dah duduk di pulau ni lama dah. Kamu tolong tunjuk dekat saya mana tempat yang jin ni tak nampak saya nampak dia. Kena sembunyilah, tempat tersembunyi. Yang saya nampak dia tak nampak saya. Perempuan tu kata, saya tahu di mana tempat dia. Maka dia pun dibawa ke satu tempat berhampiran dengan tempat jin tu nak keluar. Maka dia bersembunyi di tempat tersebut yang jin tu tak nampak dia. Perempuan tu yakinlah, kata jin ni tak akan nampak lelaki tersebut. Bila lelaki tadi nampak jin keluar daripada laut. Ni bukan cerita. Tuan-tuan jangan, ni bukan cerita dongeng lah. Ini cerita apa Ustaz ni? Nah, kuliah apa ni? Ni kitab saya ni kitab Arab. Nah, kitab Syekh Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah syarah kepada hadis tersebut. Tuan ingat bukan ni pelipul lara nah. Dia buat baca cerita jin pula lepas tu keluar pada laut semua kali, lepas tu lawan Kamehameha. Nah, ini bukan Son Goku. Bukan cerita tipu nak, ni cerita betul yang ada dalam kitab disebut. Maka bila jin tu keluar daripada laut, qara'al ayah. Dia pun baca ayat tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu. Dia ni memang hafal ayat ni ya. Tak ada ayat, dia beramai betul. Nah, kau nak baca Fatihah ke, nak baca ayat kursi ke, ada. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca ayat tu ya. Jin keluar, ayat tu juga dia baca. Abang kata ni beramai betul dengan ayat tersebut. Apa yang berlaku? Faltahaba naran. Terbakar jin tersebut. Tuan-tuan, kadang-kadang amalan kita ni, yang kita betul beramal dengan benda tersebut, dia akan jadi kesan. Dia akan ada taksir kepada sesuatu. Faham tuan? Ada orang dia ni boleh baca qul huwallah ya. Qul huwallah. Orang suruh berubat. Berubat dia dengan qul huwallah ya. Orang lain baca ayat kursi dengan baca hizib ni, jin tak keluar, buat tak tahu. Dia main qul huwallahu ahad. Terbit, lari terbit. Kenapa? Karena dia memang jadi darah daging dia amalan tersebut. Nampak tak? Ada ulama yang tak payah baca apa, hantar terompah ya. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad hantar kasut dia ya. Ada seorang perempuan dia rasuk jin. Rasuk dengan jin tersebut, maka orang pakat mengadu sebab dia ni tak boleh nak buat apa lah, perempuan ni. Asyik-asyik kena rasuk je. Maka bagi tahu kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, saya sibuk tak boleh nak pergi, bawa kasut saya. Nak ambil kasut saya ni, bagi tahu kat jin tu, kalau tak keluar, tibaikan kasut ni. Maka bawa kasut tu pergi kat perempuan tu. Laki yang bawa tu pun pergi jumpa dengan perempuan tu. Perempuan tengah duk kena rasuk tu. Jin tu nampak je kasut Imam Ahmad. Dia kata, kalaulah tuan punya kasut ni suruh saya keluar pada dunia pun saya keluar. Bukan sekat badan perempuan ya. Pada dunia pun saya keluar, dia kata. Keluar dia selepas tu. Sampailah Imam Ahmad wafat, perempuan tu tak dirasuk jin lagi. Lepas Imam Ahmad wafat, kena rasuk balik. Rasuk balik, laki tadi pegang kasut Imam Ahmad, dia simpan kasut tu. Kemah kasut ni no.
Dia kata, kemas kasut. Pegang kasut tu, simpan. Simpan kasut tu. Tengok-tengok perempuan tu kena kasut lagi. Kawan pun pergi. Keluar. Tiba dengan kasut ni lagi. Dia tengok aku takut dengan kasut. Dia kata, aku bukan takut dengan kasut. Dia kata, dulu dia tahan keluar. Dulu hang keluarkan sebab takut dengan kasut ni. Bukan takut dengan kasut. Dia takut dengan tuan punya kasut tu. Tuan punya kasut tu yang aku bimbang dia. Kasut tu kena heran apa dia kata. Tak aku keluar aku dia kata. Mampu pegang. Nah, tak keluar dia. Faham? Sini azan dulu ke terus macam tu je? Terus je no? Sampai ke 12 boleh? Woi, semangat nah. Seorang aja jawab. Tak ada yang tak jawab. Maknanya tak apa ikhlas lagi lah. Dah saya melawak ya. Saya pun tak lama mana. Iaitu saya bukan takut dengan kasut. Saya takut dengan tuan punya kasut tersebut. Faham tuan-tuan? Tu ni kasut orang soleh pun ditakut oleh jin. Jangan curi kasut kita pula. Faham tak? Keluar cari kasut ustaz. Mana kasut ustaz? Alhamdulillah saya dah sembunyikan kasut saya. Baik. Jadi perempuan ni, lelaki ni bila dia baca faltahaba naran, terbakar. Gembira perempuan tadi disebabkan kerana dia telah terlepas daripada jin tersebut. Summa aqadat bi yadir rajul ila kahfin fihi min al-jawahir. Dan dia pun pegang tangan lelaki tadi bawa lari. Weh, macam mana boleh pegang tangan ni? Tak usah duk bincang lah tu. Ni contoh ya no. Ni cerita. Tadi dia pergi cerita pula. Kenapa dia pergi pegang tangan? Bukankah haram pegang tangan? Nah. Dia fikir belah tu kak. Mungkin perempuan tadi orang yang tidak ada agama kan, bukan dia orang yang dia jaga oleh Allah Taala, cuma dia bukanlah orang yang pegang kuat sangat dengan agama. Ataupun terlalu gembira sangat boleh jadi juga. Terlalu gembira sampai dia tak tahu dah mana satu. Atau orang terlalu gembira ni kadang-kadang kita tengok benda yang dia buat ataupun ucapan yang dia cakap, kita nampak macam betul ke dia ni? Ada seorang lelaki terlalu gembira sampai di depan Kaabah. Sampai dekat multazam dia angkat tangan, ya Allah, aku ampunkan kau ya Allah. Nah, engkau banyak dosa denganku ya Allah. Weh, terbalik. Dia nak cakap minta ampun aku ya Allah. Aku mohon ampun denganmu ya Allah. Terbalik, tertukar kerana terlalu gembira. Kerana terlalu seronok sangat, tertukar ayat aku ampunkan kamu ya Allah. Kamu banyak dosa dengan aku ya Allah. Terbalik. Ada dalam hadis tak ni? Ada dalam hadis. Ada seorang lelaki yang unta dia hilang, kata Nabi. Tiba-tiba unta dia dijumpa balik dengan barang lengkap di belakang badan unta. Dia dah duduk tengah-tengah padang pasir. Kalau hilang barang-barang unta tadi, mati dia tengah padang pasir. Tiba-tiba tengah dia duduk berehat, duduk tunggu unta dia tadi. Dah putus asa dah. Unta tu patah balik mai kepada dia. Maka terus dia angkat tangan. Ya Allah, engkaulah hamba aku Tuhanmu. Faham? Dia sebut itu terbalik ayat dia. Ya Allah, engkau Tuhan, engkau hamba aku Tuhanmu. Karena terlalu gembira. Nah tu kata ulama, syatahatil awliya. Latiran ataupun latahan para awliya jangan diambil hukum. Tu antara latahan orang-orang yang terlalu gembira dengan Allah. Itu kadang-kadang kita dengar ada orang-orang yang kadang-kadang mereka ni ahlullah, mereka bercakap dengan ucapan yang nampak kadang-kadang bercanggah dengan syariat, tapi hakikatnya tidak bercanggah dengan syariat. Faham tak? Awliya lah, wali Allah Ta'ala lah, bukan orang, semua orang boleh bercakap itu. Boleh faham tak?